Okey, so hari ni kita nak tengok 4.3 perserakan logam daripada bijihnya. Okey, sebelum tu Azan nak tunjuk dulu sini siri kereaktifan logam, maksudnya mana yang duduk di atas dia sangat reaktif dengan oksigen. Okey, maksudnya dia boleh menyala dengan sendiri. Okey, yang mana kat bawah ni dia hanya berbara. Okey, macam mana kita nak asingkan logam daripada bijihnya? Okey, perserakan logam ialah proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijihnya. Okey, ni sangat panas lah. Okey. Okey. Bagi yang ni muka surat 137 dalam buku teks. Okey. Bagi logam yang lebih rendah daripada karbon dalam siri kereaktifan logam, pengekstrakan logam daripada bijih logam tersebut adalah melalui penurunan oksida logam tersebut dengan karbon. Okey, maksudnya kalau hak yang duduk di bawah daripada karbon, okey, kita guna kaedah pengekstrakan logam. Okey, pengekstrakan melalui penurunan oksida logam oleh karbon. Maksudnya kita guna karbon ni, kita asingkan hak bawah ni daripada bijih dia. Okey, pengekstrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Okey, antara kuprum dan merkuri. Okey, kita hanya panaskan dia. Okey, lepas tu terus kita akan dapat yang pure punya. Okey, kalau argentum dengan emas wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Okey, yang ni dia memang dah pure dah. Okey, unsur ni memang dah pure dah, tak payah. Okey, antara zinc, hidrogen, ferrum, timah dan plumbum kita kena guna karbon melalui pengekstrakan logam. Okey. Okey, kalau logam reaktif, okey, bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam siri keaktifan logam, pengekstrakan logam daripada sebatian tersebut melalui elektrolisis. Okey, kita guna litar elektrik. Okey, lepas tu kita sambungkan dengan wire. Okey, lepas tu akan mengalami proses pengekstrakan logam tu lah. Okey, yang ni kalau logam yang reaktif, iaitu kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium dan karbon. Okey, kalau yang duduk di bawah, okey, kalau yang kat bawah daripada karbon, kita guna pengekstrakan logam menggunakan karbon. Okey, yang ni ada dalam buku teks. Okey, muka surat 138. Okey, kalau tak nampak boleh refer buku teks lah. Okey, campuran biji besi atau oksida besi yang dipekatkan, rongkok dan batu kapur dimasukkan. Okey, saya tengok yang ni lah. Ni besar. Okey, semua saya nak tunjuk gambar ni. Okey, yang ni adalah relau bagas. Okey, nama dia relau bagas. Okey, jadi campuran biji besi atau oksida besi yang dipekatkan, rongkok dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau bagas. Okey, yang ni kita nak ekstrak besi ataupun ferrum. Okey, nampak? Ferrum duduk di bawah karbon. Okey, ferrum ni. Okey, kita bubur biji besi, rongkok dan juga batu kapur. Okey, masuk bahagian atas. Okey. Yang kedua, semburan udara yang sangat panas dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. Okey, dekat sini dia akan pump udara panas masuk. Okey, dia buat kunci pembakaran kat sini lah. Dia akan pump udara panas sahaja. Okey, masuk ke dalam relau bagas. Okey, lepas tu, okey, bahagian yang ketiga, okey, tindak balas yang berlaku di dalam relau bagas pada suhu yang tinggi. Okey, macam mana kita nak menghasilkan ferrum? Okey, rongkok atau karbon. Okey, rongkok tu adalah sejenis karbon. Okey, rongkok tu ataupun karbon, okey, bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Okey, jadi karbon tadi ataupun rongkok tadi bertindak balas dalam oksigen, okey, dalam relau bagas tu akan menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan rongkok panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. Okey, bila dah karbon ni bergabung dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang terhasil bertindak balas juga dengan karbon yang ada dalam relau bagas tu. Okey, dia akan menghasilkan karbon monoksida. Okey, mono ni maksudnya gabungan antara karbon dioksida dan juga karbon. Okey. Karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. Okey. Ferrum 3 oksida bertindak balas dengan karbon.
Okey, maksudnya tadi kita masuk biji besi tu, ini adalah biji besi. Okey, bertindak balas dengan karbon, menghasilkan ferrum dan juga karbon dioksida. Okey, ferrum 3 oksida, dia bertindak balas juga dengan karbon monoksida. Okey, yang ni kuatlah. Okey, karbon monoksida ni adalah ejen penurunan yang kuat. Okey, menghasilkan ferrum juga. Okey, lepas tu ferrum 2 oksida, bertindak balas dengan karbon, menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Ferrum 2 oksida, okey, dia diturunkan lagi oleh karbon monoksida, menghasilkan ferrum dan juga karbon dioksida. Okey, ferrum 2 oksida dan ferrum 3 oksida ni dia adalah kumpulan yang sama, cuma jenis yang berbeza. Okey, dia jenis ferrum juga. Mungkinlah ferrum 2 oksida ni abang dia. Okey, ferrum 3 oksida ni adik dia. Tapi dia kumpulan yang sama, kumpulan ferrum. Okey. Okey, jadi maksudnya bila dia dah bertindak balas dengan karbon, okey, ada ferrum yang dihasilkan, tapi bila dengan karbon monoksida dia lagi orang kata pure, lagi aslilah ferrum yang terhasil. Okey. Okey, kalau ada masalah boleh tanya. Okey. Penghasilan sanga. Okey. Batu kapur atau kalsium karbonat terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, kalau kita tahu tadi hak bahagian atas ni kita campur arang kok iaitu karbon dan batu kapur. Okey, arang kok ni ataupun karbon bertindak balas dengan biji besi menghasilkan ferrum. Okey, ferrum tulen. Okey, batu kapur pula. Okey, batu kapur. Okey, batu kapur pula terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, batu kapur ni ataupun nama dia kalsium karbonat. Okey, terurai melalui tindak balas tadi tu menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon dioksida dalam biji besi untuk membentuk sanga atau kalsium silikat. Okey, tadi kita nak pecahkan ferrum tu. Okey, biji besi tadi kan. Okey, biji besi tadi kemungkinan dalam tu ada benda asing. Contohnya macam pasir. Okey, pasir tu nama dia silikon dioksida. Okey, silikon dioksida keluar tadi daripada ferrum ataupun biji besi tadi akan bertindak balas dengan kalsium oksida menghasilkan kalsium silikat. Okey, ataupun nama dia sanga ataupun kita panggil bahan buangan. Okey, bahan buangan. Okey, pada suhu yang tinggi di dalam relau bagas, okey, ferrum yang dihasilkan akan melebur. Leburan ferrum ini mengalir ke bahagian bawah relau. Dari semasa ke semasa, leburan ferrum dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Okey, leburan ferrum yang membeku ini dikali sebagai besi tuangan. Okey, jadi kamu tengok yang ni gambar ni saya tunjuk. Okey. Okey. Okey, ni bahagian yang keempat bawah ni. Okey, bila ferrum, okey, atas ni dia dah pecah, dapat ferrum. Okey, ferrum tu akan turun ke bawah ni. Okey, sebab dia cayanglah sebab sini ada udara panas. Dia akan turun dekat sini. Okey, jadi bila dia turun, sanga, okey, sanga akan duduk di bahagian atas iaitu benda asing tadi. Okey, daripada batu kapur dan juga itulah. Okey, bahan buangan tadi dia akan duduk di bahagian atas. Okey, bahagian bawah ni adalah ferrum. Okey, ferrum akan mengalir masuk ke sini, sanga akan masuk ke sebelah kanan. Okey, sanga tu adalah bahan buangan. Okey. Okey. Jadi kalau dalam relau bagas ni, okey, step yang pertama kita buat biji besi, kita buat arang kok, kita buat batu kapur. Okey, lepas tu step yang kedua berlaku kat sini. Okey, udara panas ni dia akan panaskan biji besi dan arang kok iaitu karbon. Okey, menghasilkan ferrum. Okey, ferrum tu akan mengalir ataupun biji besi tadi, besi tu akan mengalir ke bawah. Okey, dan menghasilkan leburan ferrum. Okey, dia akan dituang ke dalam ni lah, bekas ni. Okey, lepas tu benda asing ataupun baki atau benda yang kita tak mau bertindak balas dengan batu kapur. Okey, dia akan turun ke bawah juga. Melalui leburan dia menghasilkan sanga. Sanga ni adalah bahan buangan. Okey, kan dia masuk ke tepi. Okey, so sebelah kiri ni kita akan dapat logam ferrum lah. Okey, logam ferrum. Okey, itu sahaja untuk gambaran Johor tu. Pengekstrakan logam. Okey, jadi sanga yang dihasilkan akan melebur. Leburan sanga ini mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sanga adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum, sanga terapung di atas leburan ferrum. Okey, sebab itulah sanga duduk di bahagian atas sebab dia kurang tumpat daripada ferrum.
Okey. Dari semasa ke semasa, leburan sanga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan jalan. Okey, sanga ni pun walaupun dia bahan buangan tapi dia berguna. Okey, boleh rujuk muka surat 138 dan 139. Okey, isu pelombongan di Malaysia. Okey, jadi pelombongan ni perlu, tapi dia punya side effect dia. Okey, dia menyebabkan pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Sebab dalam rela bagas tu dia akan melakukan proses pembakaran dan akan menghasilkan asap kan. Asap tu lah yang tak elok tu, pencemaran udara. Okey, penggunaan tenaga elektrik yang banyak kita nak hidupkan rela bagas tu. Okey, pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dari rela bagas, pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Okey, macam kata dekat, contoh paling dekat adalah Mahat kita lah. Kan? Dia pun nak ambil pasiak, dia pun nak korek pasiak. Dia pun kena clear dulu hutan, betul? Kena clear hutan. Lepas tu pemusnahan habitat lah. Okey, lepas tu kita buat sekolah pula. Okey. Tapi tak apa lah ni kita dah tanam pokok banyak kan. Kita nak ganti balik pokok yang dah ditebang. Okey. Pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan. Jadi kita kalau dia pun nak melombong bijih ke apa-apa ke, tak boleh melombong dekat kawasan pertempatan, kena pergi tempat jauh. Okey, hakisan tanah akibat penggalian bijih. Lama kelamaan tanah tu akan terhakis, boleh menyebabkan tanah runtuh lah kan kat tepi tebing tu. Okey, pencemaran air akibat pencucian bijih. Ni isu pelombongan di Malaysia. Maksudnya pelombongan ni penting untuk kita dapatkan sumber, okey, untuk kita guna, tapi dalam masa yang sama dia bawa side effect kepada kita. Okey. Pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Okey, yang ni apa? Penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Okey, lepas tu hakisan tanah. Yang ni pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dari rela bagas. Okey, pemusnahan habitat. Okey, lepas tu pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan. Okey, hakisan tanah, pencemaran air. Okey, habis. Sikit saja. Okey, dia punya isu je yang ni je. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 isu dia. Okey, masuk isu tu maksudnya masalah lah. Masalah yang kita hadapi kalau kita buat pelombongan. Okey, so hari ni yang kita belajar yang ni sahaja. Ni. Tada, yang ni sahaja. Okey, macam mana kita nak extract logam daripada bijihnya. Okey, tapi syarat dia kita mesti guna yang ni. Yang ni sahaja, yang di bawah karbon sahaja, iaitu zinc, ferrum, timah ataupun plumbum. 4 ni sahaja. Okey, kalau kata yang reaktif pakai elektrolisis. Okey, kalau hak sederhana tu pakai relau bagas. Okey, persiapkan logam daripada bijihnya. Okey, yang bawah ni kita guna kita panaskan terus. Okey. Okey, jadi macam mana nak cerita dalam relau bagas? Okey, yang pertama bubuh bijih tu, selalunya bijih besi lah. Bubuh bijih tu campur dengan arang kok, campur dengan batu kapur. Okey, lepas tu berlakunya pemanasan disebabkan oleh haba ni. Okey, bila berlaku pemanasan, okey, ferrum bertindak balas dengan karbon menghasilkan ferrum dan juga karbon dioksida. Okey, jadi ferrum tu akan bertindak balas juga dengan karbon monoksida. Okey, dia akan diturunkan ataupun diasingkan. Okey, bila diasingkan dia akan jadi leburan sebab yang ni adalah udara panas. Okey. Dalam masa yang sama, sanga juga dihasilkan melalui batu kapur dan juga bahan benda asing macam pasir kan, yang duduk dekat biji besi tu akan menghasilkan sanga. Okey, sanga dia kurang tumpat daripada ferrum. Okey, so dia akan duduk di bahagian atas. Okey, dan dialirkan masuk ke dalam ni lah. Okey, lepas tu maksudnya dekat atas ni nak turun ke sini, sanga dan juga ferrum tu bercampur. Okey, tapi disebabkan ferrum tu dia lebih tumpat, dia jatuh di bawah. Okey, macam ni lah, macam contoh minyak kan. Minyak dengan air. Okey, minyak dengan air tak boleh bercampur kan. Sebab apa? Sebab minyak tu kurang tumpat daripada air. Okey, so minyak duduk bahagian atas, so minyak akan turun dulu. Contoh, ni sanga akan turun dulu. Okey, lepas tu leburan ferrum tu akan berduduk sebelah sini. So kita dapatlah dia punya ferrum yang pure. Okey.
tak ada, kita terus kepada soalan dalam buku aktiviti. Okey, buka muka surat. Surat berapa ya? Okey, muka surat 23 buku aktiviti. Soalan nombor 4. Dua puluh tiga. Okey, soalan 4. Ready ya masing-masing? Dah tak mengulang dah tau. Okey. Tak ada orang masuk ke? Soalan nombor 4. Raja di bawah menunjukkan proses pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey. Label dulu X tu apa dia? Ni kat gambar anda, cepat. Cepat. X tu apa dia? Campuran biji besi, lagi apa? Rangkok dan juga batu kapur. Okey. Okey, Y. Apa dia? Y tu apa dia? Ya. Okey, semburan udara sangat panas. Okey. Tapi soalan lagi nah. Tengok gambar dulu. Kita nak label dulu. Okey, Z. Cepat. Z adalah leburan logam. Ya, okey. Okey, baru pergi soalan. A. Namakan alat yang digunakan untuk mengekstrak logam. Nama? Ni ada ni, dekat PowerPoint ni ada. Ya, relau bagas. Nyatakan B, soalan B. Nyatakan dua logam yang sesuai digunakan dalam pengekstrakan tersebut. Apa dia? Apa dia? Zinc, ferrum, timah, plumbum. Hidrogen. Boleh? Okey, ni ada 5 ni. Dia suruh senaraikan 2 sahaja. So, zinc, hidrogen, ferrum, timah dan juga plumbum. Ni ada, Ustazah ada tunjuk ni. Dekat gambar ni. Rupa ni ada Ustazah tunjuk. Okey. Okey, soalan C. Selain logam, apakah bahan yang dimasukkan ke dalam bahagian berlabel X? Bahagian atas tu. Selain daripada rangkok dan juga batu kapur. Okey, 2 markah. So, kamu kena tulis rangkok dan juga batu kapur ni. Okey, selain daripada kita buat logam, kita buat rangkok dan juga batu kapur. Okey, soalan D. Apakah bahan yang dialirkan keluar melalui bahagian Y dan Z? Y tu apa dia? Bahagian atas adalah sanga. Okey, bahagian bawah Z tu adalah leburan logam. Y tu sanga, Z tu leburan logam. Okey, kalau tak dapat jawapan, tak apa. Nanti saya akan share video yang kita belajar hari ni. Boleh play balik nanti. Okey. Okey, soalan E. Nyatakan 2 kegunaan Y. Apa kegunaan sanga? Ni ada. Membuat. Ya. Okey, yang pertama membuat tapak bangunan. Yang kedua membuat jalan. Membuat tapak bangunan. Yang kedua membuat jalan. Okey, soalan F. Bagaimanakah karbon monoksida terhasil dalam pengekstrakan tersebut? Ni PowerPoint dah saya tunjuk dah. Ni. Karbon monoksida terhasil melalui tindak balas kan. Karbon monoksida terhasil melalui tindak balas karbon dioksida dengan rangkok.
Ataupun kamu boleh tulis karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arang kok panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida. Okey. Karbon monoksida terhasil daripada tindak balas antara karbon dioksida dan juga arang kok panas. Ataupun boleh ambil balik ayat ni. Karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arang kok panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida. Okey. Siap soalan tu. Okey, muka surat 22 buat dah kan? 21 pun buat dah. Okey, cuma tinggal soalan objektif. Okey, tengok sikit soalan objektif. Boleh? Boleh? Okey, soalan 1. Apakah unsur muka surat 19? Okey, apakah unsur yang terdapat di dalam kuarza? Kuarza ada kan? Apa unsur dia? Kalau bagi jawapan dah kat sini. Yes, silikon dan oksigen. C jawapan dia. Soalan kedua, apakah nama saintifik bagi boksit? Yes, aluminium oksida. Soalan 3. Raja di bawah ialah susunan radas untuk menunjukkan sebatas semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Okey. Dia guna kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair dan diletak air kapur. Okey, jadi kalau dia macam ni je. Kalau kamu nampak air kapur tu, automatik kita nak menguji kehadiran gas karbon dioksida. Okey, bila gas karbon dioksida ada, okey, maka air kapur tu akan bertukar menjadi keruh. So, jawapannya apa? Mengapakah air kapur digunakan dalam aktiviti ini? Yes. D. Nombor 4. Maklumat berikut merujuk kepada mineral X. Sangat keras dan digunakan sebagai pemotong. Apa dia? Apakah mineral X? Apa jawapannya? Bukan. Yes. Sebab apa belian? Ya, betul. Okay, D. Berlian. Nombor 5. Jadual berikut menunjukkan pemerhatian yang diperoleh apabila 3 jenis serbuk logam bertindak balas dengan oksigen. Okey, yang ni siri kereaktifan logam. Okey, sana buka kamu. Okey. Okey, kalau X baraan terang. Okey, Y tiada perubahan. Z baraan malam. Okey. Jadi yang paling reaktif apa dia? X, Y, Z. Yang mana paling reaktif? X. Okey. Lepas tu? Z. Okey. Lepas tu last sekali yang kurang reaktif? Y. Okey. Soalan dia. Pilih urutan yang betul mengikut kereaktifan logam dalam tertib menurun. Tadilah. Daripada hak paling reaktif kepada kurang reaktif. Jadi X. Lepas tu? Z. Y. So jawapan dia? A. Yes. A. Jawapan dia A. Okey. Nombor 6. Raja di bawah menunjukkan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, kalsium, magnesium, okey, P, lepas tu karbon, Q, lepas tu ferrum. Apakah logam P dan Q? Okey, rujuk PowerPoint yang saya tunjuk ni. Karbon, bukan, kalsium, okey, magnesium, P tu apa dia? Aluminium, okey, Q? Q? Zinc. So jawapan dia? C. Yes, C. Jawapan dia C. Okey, nombor 7. Persamaan perkataan berikut merujuk kepada tindak balas oksida logam dengan karbon. Okey, zinc oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan bahan X. Okey. So, apakah bahan X? Right. Zinc oksida campur dengan karbon menghasilkan kat sini.
Lihat. Zinc oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan bahan X. Jawapan dia apa? Apakah bahan X? Ni ada kat sini. Saya tunjuk dah. Saya kat sini. Zinc oksida campur dengan karbon menghasilkan bukan. Zinc dan juga karbon dioksida. Ni kat sini. Ni kat sini. Kita gantikan ferrum tu, nampak? Ferrum tu ganti dengan zinc. Zinc oksida campur karbon. Jadi zinc tambah karbon dioksida. Jawapan dia A. Zinc plus karbon monoksida tu dia kena satu lagi. Okey, nombor 8. Persamaan perkataan berikut merujuk kepada tindak balas logam dengan oksigen. Magnesium campur oksigen jadi magnesium oksida. Okey. Apakah pemerhatian yang dapat dilihat? Okey, magnesium adalah sejenis logam. Logam apa? Reaktif ke tak reaktif? Okey, dia sangat reaktif. Okey, so kita akan nampak apa pemerhatian dia? Yes, nyalaan terang B. Okey, nombor 9. Raja berikut menunjukkan proses pengekstrakan besi daripada bijihnya yang dilakukan di dalam relau bagas. Apakah bahan-bahan yang dimasukkan melalui bahagian yang berlabel P? Okey, smart. A, B, C, D. Apa? B. Okey, biji besi, arang kok. Sebab dia nak pengekstrakan besi kan. So, kita masuk biji besi, arang kok dan juga batu kapur. Sebab apa tak lebur leburan besi? Leburan besi hanya duduk di bahagian bawah hasil dia dah. Hasil dia leburan. Atas tu kita bubuh biji ataupun dia punya biji besi dia. Arang kok dan juga batu kapur. Okey, soalan 10. 9 tu B. Okey, soalan 10. Antara berikut logam yang manakah boleh diekstrak daripada bijihnya melalui elektrolisis? Jawapan. Okey. Aluminium. Betul. Sebab aluminium adalah logam yang reaktif. Okey, 10A. 11. Apakah yang terhasil di akhir proses pengekstrakan logam menggunakan relau bagas? Apa dia? Bawah dia. Penghasilan. Apa dia? Bawah sekali. Dia hasilkan apa? Leburan logam dan sanga. Okey, D jawapan dia. Okey, 12. Apakah proses yang digunakan untuk mengekstrak plumbum daripada bijihnya? Plumbum duduk kat mana? Okey, kan? Ya, penurunan oksida logam. Okey, kalau elektrolisis tu untuk logam yang sangat reaktif. Okey, pemanasan terus sebatai logam dengan kuat, yang tu di bawah tu untuk kuprum dan juga merkuri. Okey, penurunan oksida logam, okey kita boleh guna plumbum. Okey, elektrolisis dan penurunan oksida logam, okey tak ada kaitan. Okey, 13. Okey, 12 tadi C. 13. Antara berikut yang manakah bukan isu pelombongan di Malaysia? Yang bukan isu dia. Okey, apa bukan isu dia? Okey, kemerosotan ekonomi negara. Okey, habis. Habis dah bab 4. Habis dah bab 4. Merah. Selalunya boksit. Boksit batu lah.